Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hakimi bin Zulkifli, A167742. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang proses pengurusan risiko. Pengenalan bagi pengurusan risiko dibahagi kepada 3, iaitu kemudahan sukan dan rekreasi mengambil risiko setiap hari. Yang kedua, pengurusan risiko adalah fungsi yang penting dan perlu dilakukan secara berterusan. Dan yang ketiga, pemilik kemudahan menggalas kewajipan dalam menjaga keselamatan pengguna dari berlaku kecerobohan. Bagi proses pengurusan risiko, proses ini dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, membentuk konteks, seterusnya mengenal pasti risiko, seterusnya menganalisis risiko, yang keempat menilai risiko, dan terakhir adalah kawalan risiko. Proses untuk membentuk konteks. Yang pertama, kita haruslah menetapkan skop, iaitu mengenal pasti dan menetapkan skop apa yang hendak dinilai. Yang kedua, menentukan objektif umum dan ianya haruslah boleh diukur. Yang ketiga, mengenal pasti pemegang taruh. Dan yang keempat, mengumpul maklumat latar belakang. Bagi proses mengenal pasti risiko pula, seorang itu perlu melakukan pemerhatian, pemeriksaan, audit, sumbangsaran, teknik nominal berkumpulan, kajian pengendalian dan hazard, pengenal pastian hazard, seterusnya penilaian risiko dan kawalan risiko, dan analisis, pokok gagal, pengawasan, pemantauan dan kaedah lain yang bersesuaian. Bagi proses menganalisis risiko pula terdapat 3 perkara yang perlu kita ambil tahu, iaitu kemungkinan ialah insiden yang mungkin akan berlaku pada tempoh masa tertentu yang boleh menjejaskan matlamat seseorang. Yang kedua ialah keterukan, iaitu membawa maksud kesan tahap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden. Yang ketiga ialah metrik penilaian risiko digunakan untuk memberikan anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan keterukan dikenal pasti. Bagi proses yang keempat, iaitu menilai risiko, penilai hendaklah mengambil berat tentang beberapa faktor penting seperti tiada kaedah rawatan risiko yang sesuai. Yang kedua, kos rawatan yang tinggi. Seterusnya, tahap risiko yang rendah. Dan yang keempat ialah magnitud risiko, ialah peluang atau kesan positif. Bagi proses yang terakhir, iaitu kawalan risiko, seorang itu harus mempertimbangkan tentang keperluan membuat keputusan, menentukan jenis rawatan risiko, kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai, menilai pilihan rawatan, berbanding kos rawatan yang dilaburkan, dokumenkan pelan rawatan risiko, pastikan semula tahap risiko adalah rendah dan berkesan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.